Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada hari ini. Insya-Allah menyambung kelas moden kita yang tertangguh berkali-kali berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Bila kita kali terakhir kita bincangkan, kita dah sampai kita share macam biasalah. Kelas kita sampai tu kita baru saja habiskan itu berkenaan dengan apa lepas daripada ayat wuduk. Kita bincang sampai ayat yang ke 11. Mana kita kata apa ayat berkenaan bersambungan apa lepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita nikmat berkenaan dengan wuduk tu. Allah Taala sebut berkenaan dengan suruh ingat nikmat Allah Taala yang dia dan berpegang dan perjanjian yang Allah Taala perjanjikan kita dengannya. Dan suruh Allah Taala suruh kita menjadi orang-orang yang setia dengan menegakkan saksi penyaksian dengan adil saksama, dan jangan kita menjadikan yang boleh melakukan kesalahan itu tidak berlaku adil kerana kita bertentangan dengan satu kaum. Allah suruh kita bertakwa dan perbuatan berlaku adil itu adalah lebih dekat kepada takwa. Allah Taala janjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh untuk mereka ada ganjaran besar, dan untuk orang kafir yang juga mendustakan untuk mereka ada untuk mereka adalah penghuni neraka. Kemudian Allah Taala suruh ingat nikmat berkenaan dengan kisah dan perang perang Ahzab perang Ahzab. Perang Ahzab Ta'ibi ini yang ini ambil last sekali berkenaan dengan dalam perang Ahzab. Perang Ahzab demikian juga dalam waktu yang lain yang mana yang ini kita ambil kisah orang Arab yang datang nama dia Ghawras bin Haris yang dia cuba untuk datang ambil pedang Nabi dan mahu untuk mengikut Nabi SAW. Tapi bila tanya siapa pertahankan dia, dan Nabi SAW dia kata Allah. Lalu dia pun sarungkan balik pedang dan dia menyerah diri. Itu yang kita katakan macam Allah Taala menyatakan bila ada orang yang menghulurkan tangan untuk memusnahkan umat Islam, tapi yang melahan mereka sebenarnya Allah Taala, bukannya apa-apa yang kita ada. Itulah sekali kita bincangkan. So ini kita akan masuk pada ayat baru 12 sampai 14 insya-Allah. 12 sampai 14. Macam mana last sekali kita bincangkan kejap. Last kita ambil kita kata 1 sampai 8, kemudian 9 sampai 11, kemudian 12 sampai 16 sebenarnya. 12 sampai 16. Yang mana perjanjian bersama orang Yahudi Nasrani yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perjanjian dengan Yahudi dan Nasrani yang Allah Taala ambil ke atas mereka. Jadi itu kita akan baca hari ini insya-Allah dan kita ambil tafsir dia. Baik, firman Allah Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Baik. Walaqad dan demi sesungguhnya akhadallahu mithaqa bani Israel, telah mengambil Allah perjanjian Bani Israel, anak-anak Yaqub alaihissalam. Wa ba'athna, dan kami utuskan, minhum, dari kalangan mereka, isnai asyara naqiba, 12 ketua, 12 dipanggil apa, chief, kan, penghulu. Jadi kita baca di pengertian ya. Wa qala Allah, dan Allah Ta'ala berfirman, inni ma'akum, sebenarnya aku bersama kalian bila lain aqamtumus salah, dan aku bersama kalian, dan jika benar-benar ya, lain benar-benar jika aqamtumus salata, kalian dirikan salat, wa ataitumuz zakata, kalian tunaikan zakat, wa amantum bi rusuli, dan kalian beriman dengan utusan-utusanku, wa azzartumuhum, dan kalian kuatkan mereka, okay? Bantu mereka, kukuhkan mereka, wa aqradtumullah qardun hasanah, dan kalian pinjamkan kepada Allah Ta'ala pinjaman yang baik. Nanti akan ceritakan berkenaan dengan kita berkorban apa-apa untuk agama Allah Ta'ala, untuk bantu agama Allah Ta'ala, dia dikira sebagai pinjaman. Allah Ta'ala akan balas balik. Dia bukannya pemberian pemberian tanpa balasan. Allah Ta'ala beri kita tanpa balasan, tapi kita buat pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala apa-apa, Allah Ta'ala akan balas balik. Ini qardun hasan. Allah Ta'ala akan pinjam kepada Allah Ta'ala pinjaman yang baik. La ukaffiranna ankum sayyi'atikum, pasti akan aku hapuskan. Lam dengan nun belakang tu, dia adalah sebenarnya huruf taukid, lam taukid. La ukaffiranna ankum sayyi'atikum, keburukan-keburukan kalian. Wala udkhilannakum, dah pasti aku masukkan kalian jannatin tajri min tahtihal anhar, kebun-kebun. Ini lam juga, wa la udkhilanna, lam dengan nun sabdu tu adalah untuk penegasan. Fi'il dia udkhilu, pasti aku masukkan kum kalian jannatin, taman-taman, kebun-kebun, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya, sentiasa mengalir di bawahnya sungai-sungai. Faman kafara, barang siapa yang kufur, ba'da dzalika minkum, sesudah itu di kalangan kalian, sebab perjanjian diambil, faqad dhalla sawa'as sabil, maka telah sesat jalan yang lurus. Dia telah sesatkan jalan yang lurus. Fabima naqdihim mitsaqahum, maka dengan sebab perungkaian mereka, perjanjian mereka, mana janji mereka ambil, mereka janji dengan Allah Ta'ala, tapi mereka batalkan janji tersebut. Mitsaqahum, perjanjian mereka. La'annahum, kami laknat mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan kalbu-kalbu mereka keras. Ini balasan bagi perbuatan mereka, batalkan perjanjian Allah Ta'ala. Dan perangai mereka lepas tu adalah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, mereka menyelewengkan kata-kata daripada kedudukannya, tempat-tempatnya. Mana maksud apa dikendaki, dia alihkan tempat lain. Wa nasu hadza ma dzukiru bihi, dan mereka lupakan
habuan ya daripada apa yang diperingatkan mereka dengannya. Mana benda yang tak diingatkan mereka tentang syurga, tentang neraka, mereka lupakan habuan tersebut. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum. Yang berterusan ia menjenguk kepada orang yang mana pelaknat tu sentiasa kena kepada golongan yang mengkhianati di kalangan mereka. Sentiasa berterusan illa qalilan minhum, kecuali sedikit saja di kalangan mereka. Ya. Mana sentiasa ia berlaku pada mereka apa yang dijanjikan Allah Ta'ala ni, kecuali sedikit daripada mereka. Maka Allah Ta'ala kata kepada Nabi, fa'fu anhum wasfah. Maka maafkanlah, mana buat hirau mereka. Jangan hirau mereka, ufu. Ya. Ufu, maafkanlah mereka. Pasal mereka dah kena laknat Allah Ta'ala, maafkan, memang dia macam tu, tak usah pening kepala. Okay. Wasfah, dan berdamailah. Tak usah bergaduh dengan orang. Innallaha SWT yuhibbul muhsinin, sukakan golongan yang buat kebaikan. Ini sebenarnya ayat yang datang sebelum surah Taubah. Sebelum surah Taubah yang memerintahkan akan perangi mereka. Okey. Wa minal ladzina qalu inna nasara, dari kalangan orang-orang yang kata kami ni Nasrani, akhadna mitsaqahum, kami ambil janji mereka juga. Fa nasu habban mimma dzukiru bihi, mereka pun lupakan habuan daripada apa diperingatkan dengannya. Bahagian habuan daripada apa diingatkan mereka dengannya. Fa aghrayna bainahumul adaw, lalu kami wujudkan, timbulkan di antara mereka permusuhan, wal baghdha, dan juga kebencian antara mereka sama sendiri, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun, dan akan memberitahu Allah Ta'ala akan beritahu pada mereka, Allah Ta'ala tentang apa yang mereka dahulu kerjakan. Okay, baik. Dia kata, lama amara ta'ala ibadahul mu'mina bil wafa'i bi ahdihi wa mithaqihi. Apabila telah Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala perintahkan hamba-hambanya beriman untuk setia dengan janji mereka, dengan janjinya, dan juga ikatan yang diletakkan. Kenapa Allah Ta'ala ikat, bind dengan mereka. So mereka perintahkan mereka untuk setia. Start ayat ke-7 tu kita bincang. Okay. Allazi aqadahu alaihim, yang Allah Ta'ala ambil janji tersebut ke atas mereka. Ala lisani abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di atas lidah hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amaruhu bil qiyami bil haqqi wasyahadati bil adl, dan Allah perintahkan mereka untuk melaksanakan dengan hak, dengan kebenaran, dan penyaksian dengan keadilan. Laksanakan kebenaran dan juga penyaksian dengan keadilan. Dekat sini wadzakarhum ni'amahu alaihim adh-dhahiratan wa batinah, dan Allah Ta'ala ingatkan tentang nikmatnya ke atas mereka yang zahir dan yang batin, termasuk dalam menahan musuh daripada menyerang mereka, fi ma hadahum lahu, pada apa yang Allah Ta'ala hidayahkan mereka kepadanya, kepadanya, fi ma hadahum lahu min al-haqq wal huda, pada apa yang Allah Ta'ala hidayahkan mereka kepadanya daripada kebenaran dan petunjuk. Kasih daripada ingatkan itu, syara'a al-bayyinu lahum kaifa akhadha al-uhuda wal muwathiqa ala man kana qablahum min ahli kitabain al-yahudi wan nasara. Allah Ta'ala mula menjelaskan kepada mereka bagaimana dia ambil perjanjian dan juga ikatan-ikatan ke atas sesiapa yang sebelum daripada mereka itu orang beriman lah. Okay. Jadi kalian ahli dua kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani. Falamma naqadu uhudahum, bila mereka batalkan saja, mereka rungkaikan perjanjian mereka dan ikatan-ikatan mereka, aqawahum dzalika la'nan minhu lahum. Lalu Allah Ta'ala susulkan dan mengakibatkan kepada mereka akan perkara itu, ya. Akan itu laknat daripadanya untuk mereka. Wa tardan an babihi wa janabihi, dan pengusiran daripada pintunya dan juga mendekat kepadanya. Wa hijaban liqulubihim, dan juga hijab atau penutup terhadap hati liqulubihim, kata hati mereka, an wusul ilal huda wa dinil haq, daripada sampai kepada petunjuk dan agama kebenaran. Wa huwa al-ilmu nafi' wal amal salih, dan petunjuk dan juga agama benar tu adalah ilmu yang manfaat, amal yang soleh. Ilmu yang manfaat juga amal yang soleh. Maka Allah Ta'ala firman kat sini, walaqad akhadha Allah mitsaqa bani Israil. Misalnya Allah telah mengambil perjanjian Bani Israel.
Wa ba'athna minhum 12 naqiba, dan kami bangkitkan, utuskan di tengah-tengah mereka 12 ketua, 12 penghulu, yakni urafa. Dia urafa tu plural bagi arif. Arif orang yang berpengetahuan, orang yang alim, yang mengetahui, ya, urafa ala qabailihim, ke atas di atas kabilah mereka, bil mubayati was-sam'i wa ta'ati lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi. Yang mana orang-orang yang dipilih naqib tadi ke atas kabilah-kabilah mereka dengan dengan yang orang yang arif tadi dengan berbai'ah, dengan bai'ah, dengar dan taat, dengan taat kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada kitabnya. Macam ni sebenarnya. Wa hakadha, demikianlah, lamma bai'a Rasulullah SAW al-ansaru lailatul aqabah. Demikianlah apabila sedemikianlah begitulah macam itulah apabila membai'ah Rasulullah SAW orang-orang Ansar pada malam Aqabah, pada tahun mereka datang berjumpa Nabi SAW di Mekah, kan, sebelum hijrah ke Madinah, sebelum baginda hantar Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan agama pada mereka. Mereka datang jumpa Nabi SAW, membai'ah baginda SAW pada Lailatul Aqabah. Ini yang ula. Yang kedua, Aqabah kedua tu itu untuk ramai lagi. Okay, dikatakan fihim isna asyara naqiba. Jadi ada di tengah-tengah mereka tu, di tengah-tengah Ansar tu 12 naqib, 12 ketua, 12 panggil penghulu yang ambil janji bagi pihak kaum masing-masing. Dia bagi kaum Ansar ketika tu, Aus dan Khazraj. dan dikata di sini 12 orang tu, salah satu min al-Ausi wa hum Usaid bin Khudair, Sa'ad bin Khaisamah, wa Rifa'ah bin Abdul Munzir. Okey. Tiga orang daripada Aus, dan mereka adalah Usaid bin Khudair, Sa'ad bin Khaisamah, Rifa'ah bin Abdul Munzir, dan wa yuqal, dikatakan badalahu, dikatakan ganti bagi Rifa'ah bin Abdul Munzir, Abul Haitham bin Tayyihan. Abul Haitham ibn Tayyihan radhiyallahu anhum. Itu daripada kalangan Aus. Wa tis'atu minal Khazraj, dan 9 daripada Khazraj. Wa hum, mereka adalah Abu Umamah As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi', Abdullah bin Rawahah, Rafi' bin Malik bin Ajlan, Al-Bara' bin Ma'rur, Ubadah bin As-Samit, Ubadah bin Samiti, wa Sa'ad bin Ubadah, wa Abdullah ibn Amr bin Haram, wal Munzir bin Amr bin Khunais, radhiyallahu anhum. Okey, wal maksud, dan dimaksudkan sini annaha ulaika kanu urafa ala qaumihim. Mereka ni golongan yang 12 orang ni, atau macam yang pada Bani Israel tu, mereka adalah golongan urafa, golongan arif ke atas kaum mereka. Ya. Golongan yang menjadi wakil, yang menjadi wakil ke atas kaum mereka. Dan mereka, pada orang-orang ni lah diletak kepercayaan untuk perjanjian ke untuk apa. Mereka adalah orang yang diletakkan sebagai orang arif, orang yang berpengetahuan di kalangan kaum masing-masing. Liyal ta'iz an amrillah, supaya untuk mereka patuh, ya, la azza, untuk mereka kembali. Maksudnya kalau apa-apa jadi, diorang yang jamin untuk mereka kembali, terhadap perintah Rasulullah SAW, lahum bidzalika, perintah Rasulullah SAW untuk mereka, terhadap mereka dengan itu. Wa humul ladzi wallau mubaya'ata, okey, dan mereka lah yang mengurus bai'ah, perjanjian, mubaya'an kaum, dan juga perjanjian bagi pihak mereka. Mereka buat perjanjian dan mereka mewakili kaum mereka. Okey, mubaya'ah kelin Nabi kepada Nabi SAW, ala sam' wa ta'am, untuk dengar dan taat. Bila dia tak ada kaum, dia kata pula kami tak kenal engkau, tak ada. Diorang semua memang dianggap sebagai, dikira sebagai wakil utama mereka dalam kaum mereka dalam perjanjian. Okey. Rawai Imam Ahmad dari Imam Ahmad an Mas'ud ibn Mas'ud qala, beliau berkata, kunna julusan inda Abdullah bin Mas'ud, kami dahulu duduk di sisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Wa huwa yuqri'una al-Quran. Ketika itu dia baca kami Al-Quran. Faqala lahu rajulun, maka berkata kepada beliau seorang lelaki, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, hal sa'altum Rasulullah SAW, adakah kalian pernah tanya Rasulullah SAW, kam yamliku hadhil ummata min khalifatin, berapa banyak akan menguasai umat ini daripada khalifah. Okay, dia kata faqala Abdullah, maka berkata Abdullah bin Mas'ud, ma sa'alani anha ahadun mundu qadimtu al-Iraq qablak, tidak menanyakan aku mengenainya, ini perkara ini, sesiapa semenjak aku datang ke Iraq sebelum daripada engkau. Nobody asked me. Maka Nabi SAW bersabda, Isna Asyara, okay, dia 12 orang. 12 orang. Dia ada 12 orang, dia kata, Musnad Ahmad riwayat ini. 12 orang, dia kata, ka'iddati nuqaba'i Bani Israel, seperti bilangan nakib ataupun ketua Bani Israel, ketua ataupun bulu Bani Israel. Hadha hadithun gharibun min hadzal wajh, dan hadis ni adalah gharib, jalan periwayatan satu saja daripada jalan periwayatan ini. Dan berkenaan dengan tajuk akan ada 12 ketua tu, ya, Nabi sebut. Tapi yang katakan bahawa benda tu ditanyakan di Iraq dan sebagainya, ini masalah lain. Walaupun sanad dia adalah sahih, dia kata. Riwayat dia satu je. Wa aslu hadzal hadis, tapi usul bagi hadis apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tentang 12 ketua ni, 12 pemimpin ni, sabitun fi sahihain, sabit dalam sahihain, dalam Bukhari Muslim, an Jabir bin Samurah, daripada Jabir bin Samurah, qala, beliau berkata, qala, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu amrun nasi madiyan ma waliyahum isna asyara rajula, berterusan urusan orang ramai berlalu, itu berjalan, bergerak dengan betul, selama ada menguasai mereka 12 orang. 12 orang. Thumma takallama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin, dan berkata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa kalimah, khafiyat alayya, yang aku tak dengar, kata Jabir bin Samurah. Fasa'altu, lalu aku tanya, ai madza qala an-nabi, apa yang Nabi kata? Tak dengar. Qala, orang yang jawab tu kata, qala, Nabi kata, kulluhum min Quraisy, semua mereka daripada Quraisy, semua 12 orang tu daripada Quraisy. Wa hadha lafzu muslimun, lafzu muslimin, ni lafaz Muslim. Wa makna hadzal hadis, makna hadis ini adalah al-bisyaratu bi wujudi isnai asyara khalifatan salihatan, itu berita gembira tentang akan wujudnya 12 orang khalifah yang soleh, yang baik. Yuqimul haqqa wa ya'dilu fihim, yang akan menegakkan kebenaran dan berlaku adil di tengah-tengah mereka. Wala yalzamu min hadha tawalihim wa tatabu'ihim ayyamihim. Dia kata wala yulzamu min hadha, tapi tak dimestikan daripada pengertian 12 khalifah ni daripada Quraisy ni, tidak memestikan perkara ini silih berganti mereka, dan juga susun menyusun mereka dan silih berganti hari mereka. Mana habis yang pertama datang kedua, habis kedua datang ketiga. Okey. Bal qad wajida minhum arba'an ala nasakin, bahkan telah didapati mereka didapati di kalangan mereka ni 4 yang beriringan, okey, yang bercantum, wa humul khulafa khulafa al-arba' tu, dan mereka adalah khalifah yang 4. Itu Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum. Itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Wa minhum, dan ada juga yang kata yang di antara khalifah yang 12 tu, ataupun 12 penakib tu, yang khalifah yang menguasai Islam, yang ada mereka menguasai dia terbaik. Wa minhum, dan mereka juga Umar bin Abdul Aziz, bila syakka indal a'immati, tanpa sebarang keraguan di sisi para imam. Wa ba'du Bani Abbas, dan sebagian Bani Abbas ya. Wala taqumus sa'atu, dan takkan berlaku kiamat, hatta takuna wilayatuhum la mahalata, dan takkan berlaku kiamat sehinggalah terjadi penguasaan mereka 12 orang tu cukup. La mahalata, tiada penghalang baginya, jadi penyekat, dia akan jadi macam tu. Mana dia akan sampai kepada yang terakhir nanti,
Imam Mahdi lah. Wa zahir anna minhum al-Mahdi al-mubashshar bihi fil ahadits al-waridati bi dzikrih. Okay, dan zahirnya adalah di antara mereka adalah Imam Mahdi al-Mahdi yang diberita gembirakan dengannya dan hadis-hadis yang datang dengan tentang sebutan beliau. Okay. Annahu, bahawa Mahdi tu yuati'u ismuhu isman Nabi SAW, akan bertepatan nama dia nama Nabi, itu nama dia Muhammad. Wa ismu abihi isma abihi, dan menepati nama bapa dia bapa Nabi SAW, itu Abdullah, nama dia Muhammad bin Abdullah. Fayamla'ul arda adlan wa qista, lalu dia akan memenuhkan bumi dengan kesaksamaan, dengan keadilan dan kesaksamaan. Kama muliat juran wa zulma, macam dipenuhi bumi dengan kezaliman, dengan kezaliman, dengan pelampauan dan kezaliman, dengan pelampauan, ketidakadilan dan kezaliman. Walaysa hadha bil muntazir alladhi tatawahhamuhu ar-rafidatu wujudahu thumma dhuhurahu min as-sirdab samara. Dia kata bukanlah ini yang dinantikan ni, Mahdi ni yang disangka oleh golongan Rafidah itu Syiah, wujudnya kemudian munculnya daripada serdab, daripada lubang, satu lubang dan tanah, Samarra, tempat di Iran, ya. Fa inna dzalika laysa lahu haqiqatan wala wujuda bil kulliyah. Kerana itu yang orang sebut ni tiada bagi sebarang hakikat dan tiada wujud, tiada kewujudan secara total, secara sama sekali, tak ada kewujudan sama sekali. Bal huwa min hawasil uqul as-sakhifati, bahkan dia daripada igawan atau bayangan akal yang rendah, yang hina. Wa tawahumil khayalatid dha'ifati, dan sangkaan-sangkaan khayalan yang lemah. Walaysa al-murad biha ulai al-khalifati isna asyar a'immatil isna asyara alladhi ya'taqidu fihim al-isna asyariyah min ar-rawafid. Dan bukan juga yang dimaksudkan oleh hadis Nabi SAW tentang 12 imam, 12 nuqaba tu, ia adalah 12 yang dia dimasukkan 12 khalifah tu, 12 imam. Imam yang 12 imam 12 imam 12 yang 12 orang Aimatul Isna Asyar, imam 12 alladhi ya'taqidu fihim, yang beriktikad tentang mereka ni al-Isna Asyariyah, kumpulan Isna Asyariyah, Isna Asyariyah min Rawafid, di kalangan Syiah. Okey, itu kenapa? Li jahlihim wa qillati aqlihim, kerana kejahilan mereka dan kekurangan akan akal mereka. Wa fi Taurati, dan Taurat dia kata ada al-bisyaratu, dan Taurat ada berita gembira. Ismail, tentang Ismail ni alaihi salam, kata beliau, kata baginda salam, wa anna Allah yuqimu min sulbihi isnai asyara azima, bahawa Allah akan bangkitkan daripada sulbi dia 12 orang-orang hebat. Wa hum haula'i khulafa al-isnai asyara al-madhkurun. Mereka lah khalifah-khalifah yang 12 yang disebut dalam fil hadis Ibn Mas'ud, hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, wa Jabir bin Samurah. Itu sebenarnya yang dikatakan 12. Wa ba'dul jahalati mimman yuslimu min al-yahud idza iqtarana bihim ba'du syi'ati yuhimuna annahum a'immatul isna asyara. Dan sebahagian orang jahil di kalangan orang-orang yang masuk Islam di kalangan Yahudi, apabila berkawan dengan mereka ini sebagai Syiah, mereka sangkakan kepada orang-orang Yahudi atau Nasrani ni, masuk Islam ni, bahawa golongan imam 12 tadi adalah imam-imam 12 yang dalam khalifah 12 adalah imam 12 yang didakwa oleh Syiah. Lalu dia tasyayyuh, jadi Syiah maka dikatakan tasyayya', lalu menjadi Syiah katsirun minhum, ramai di kalangan mereka, jahlan wa safaha, kerana jahil dan kerana kebodohan, likillati ilmihim, kerana kurang ilmu mereka, wa ilmi man laqanahum tadika, dan ilmu orang yang mengajarkan mereka perkara itu, bisunani sabitati anin Nabi SAW, tentang sunnah-sunnah yang sabit daripada Nabi SAW. Okay.
Jadi memang dia tu kena dalam Islam memang ada sebut. Tapi 12 tadi macam dikatakan oleh Ibn Kathir bukanlah semestinya 12 berturut-turut. Atau 12 tu 4 pada Khalifah Rashidun, satu kat sini, satu kat sana. Sampailah kiamat nanti berakhir dengan Al-Mahdi. Al-Muntazar Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Baik. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa qala Allahu inni ma'akum. Dan berkata Allah Ta'ala, inni ma'akum, sebenarnya aku bersama kalian. Bihafzi wa kala'ati wa nasri. Mana kalian, aku bersama kalian dengan perlindunganku, dengan penjagaanku dan pertolonganku. Ya, lain aqamtumus salata, dan benar-benar jika kalian mendirikan solat, wa ataitumuz zakata, dan kalian tunaikan zakat, wa amantum bi rusuli, dan kalian beriman dengan utusanku, ay saddaqtumuhum, kalian benarkan mereka, fima yaji'unakum bihi minal wahyi, pada apa yang mereka bawakan kepada kalian daripada wahyu. Ya. Kalian beriman. Ya. Wa azzartumuhum, kalian kuatkan mereka. Ai nasartumuhum, kalian bantu mereka. Wa azzartumuhum, dan kalian kukuhkan mereka. Kuat sokong mereka alal haqi, di atas kebenaran. Wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kalian belanjakan atau kalian beri hutang, pinjamkan kepada Allah Ta'ala pinjaman yang baik. Maksud pinjaman yang baik itu adalah al-infaqu fi sabilillah, infak di jalan Allah Ta'ala, fi sabilihi wa bigha'i mardatihi, dan mengharapkan ganjaran Allah, mengharapkan redha Allah Ta'ala. Mana kalau buat benda tu, maka Allah Ta'ala janji akan buat apa? La ukaffiranna ankum sayyi'atikum, pasti aku akan hapuskan daripada kalian keburukan-keburukan kalian. Aidunubakum, itu dosa-dosa kalian. Amhuha wa asturuha, aku akan padamkan dia dan aku akan tutupkan dia. Wala wa akhidukum biha, aku tak akan hukum kalian dengannya. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, aku pasti masukkan kalian ke dalam kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Okay. Okay. Adfa ankumul mahzur wa uhsil lakum al-maqsud, aku melindungi kalian daripada kalian akan benda yang tak disukai, benda yang dijauhi, dan aku hasilkan untuk kalian apa yang kalian niatkan, apa yang kalian tujukan. Ini Allah beri amaran, wa qawluhu, Allah firmankan, faman kafara ba'da dzalika, orang yang berkufur sudah daripada itu, minkum, dengan kalian, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia telah sesat seluruh lurus jalan. Ai faman khalafa hadha mithaqa, siapa yang menyanggahi akan perjanjian ini, ba'da aqdihi, sesudah ikatannya, wa tauqidihi, dan juga peneguhannya, wa syaddihi, dan pengetatannya, diketatkan dia, wa jahadahu wa amal, apa dia kata, wa jahadahu wa amalahu muamalatan man la ya'rifuh, dia menentang akan perjanjian berkenaan, dan juga dia melayan perjanjian tersebut dengan perjanjian orang yang tak mengenalnya, faqad akhta tariqal wadhiha, maka dia telah tersilap jalan yang lurus, jalan yang terang. Wa adala anil huda ila dhalal, dan dia menyimpang divert daripada petunjuk kepada kesesatan. Okey. Thumma akhbara ta'ala amma halla bihim min al-uqubati 'inda mukhalafatihim mitsaqahu wa naqdihim ahdahu. Allah Ta'ala beritahu mengenai apa yang kena kepada mereka daripada hukuman apabila mereka menyanggahi ketika menyanggahi mereka perjanjian Allah Ta'ala dan perungkai mereka akan ikatan Allah Ta'ala. Faqala, maka Allah firman, fabima naqdihim mitsaqahum, maka dengan sebab perungkaian mereka, perjanjian atau ikatan mereka, la'annahum, kami laknat mereka. Ai fa bisababi naqdihimul mitsaqa, maka itu dengan sebab perungkaian mereka akan perjanjian. Allazi akhadha alaihim, yang diambil kata mereka, ya ukhidha alaihim, la'annahum, kami laknat mereka. Ai abadnahum, kami jauhkan mereka daripada al-haq. Wa taradnahum, dan kami usir mereka anil huda, daripada petunjuk. Wa ja'alna qulubahum qasiyatan, dan kami jadikan kalbu mereka keras. Fala yatta'izuna bimau'izatin, maka mereka tak dapat bimbingan dengan sebarang penjelasan ataupun bimbingan. Mereka tak mendapat bimbingan dengan bimbingan li ghalzatiha, kerana keras hati mereka, dan juga kasar dan kerasnya hati mereka.
Dan perbuatan mereka selain itu juga adalah yuharrifuna al-kalima am mawadhihi, mereka mengalihkan kata-kata daripada kedudukan-kedudukannya. Ya. Dia kata ai fasadat fuhumuhum, rosak kefahaman mereka. Wasa tasarrufuhum fi ayatillah, dan menjadi buruk tindakan mereka pada ayat-ayat Allah. Wa ta'awwalu kitabahu ala ghairi ma anzalahu, dan mereka takwilkan kitab Allah pada selain apa yang Allah turunkan ia. Wa hamaluhu ala ghairi muradihi, dan mereka bawa kitab Allah Taala pada selain kehendaknya. Wa qalu, dan mereka kata alaihi wa qalu alaihi ma lam yaqul, dan mereka kata ke atas Allah Taala apa dia tak kata. Ya dan billahi min dzalika, kita dengan Allah daripada perangan itu. Ya. Wa nasu hazzam mimma dzukiru bihi, mereka lupakan habuan bahagian daripada apa yang diperingatkan mereka dengannya. Ai tarakul amala bihi raghbatan anhu, mereka tinggalkan beramal dengannya kerana dengannya dengan apa diperingatkan tu, kerana tak suka terhadap perkara berkenaan. Tak suka Wa qala Hasan, berkata Hasan Al-Basri, taraku uradinahum, mereka tinggalkan ikatan agama mereka. Wa wadhaif Allah Taala la yaqbalu al-amala illa biha, dan tugasan-tugasan Allah yang akan berikan tugasan bagi kita, wadhaif Allah Taala allati, mereka tinggalkan tugas-tugasan Allah Taala yang takkan diterima amalan kecuali dengannya. Ada banyak Allah Taala suruh buat yang takkan tinggalkan seorang tu, takkan dia tinggalkan tugasan Allah Taala ditakkan, sedangkan tak diterima amalan mereka kecuali dengannya. Okey. Wa qala ghairuhu, dan berkata selain mereka, selain daripada kumpulan pertama ni tentang tajuk tafsiran ayat ni, dia kata wa qala ghairuhu tarakul amala fasaru fi ila halatin radiatin, mereka tinggalkan beramal, maka mereka menjadi kepada keadaan yang hina, yang teruk. Fala qulubun salimat, fala quluba salimatun, maka tiada qalbu yang selamat. Wala fitrah mustaqimatun, dan tidak ada fitrah yang lurus. Wala amala qawimah, dan tidak ada amalan yang lurus. Tak ada, semua habis rosak. Tidak kalbu, tidak juga fitrah, tidak juga amal. Wala tazalu tattali'u ala kha'inati minhum, dan berterusan mengintai kepada orang khianat di kalangan mereka. Maksudnya makruhum wa ghadruhum, tipu daya dan juga penipuan mereka tu, hilah mereka, laka, kepada engkau, wa li ashabika, dan kepada teman-teman kau. Mana maksudnya ada sekumpulan mereka masih berterusan menyinggung pada pengkhianatan di kalangan mereka, orang yang berkhianat di kalangan mereka. Itu janji tipu daya mereka, dan juga hilah mereka kepada engkau dan teman-teman kau, hai Muhammad. Itu maksud pengkhianatan. Orang mengkhianat tu adalah orang tu. Allah Taala ambil Maka Allah Taala kata fa'fu anhum wasfah. Maka maafkanlah mereka terhadap mereka, dan juga berdamailah. Ini hadza wa ainun nasri wa zafri. Ini adalah kemenangan itu sendiri, dan juga kejayaan kejayaan dan kemenangan. Kama qala ba'dus salafi, macam berkata sebagian salaf, ma amilta min ma amalta min man asallah fika bimithli an tuti Allah fihi. Okey. Dia ma amalta man asallah fika bimithli ma an tuti Allah fihi. Maksud dia apa yang kau muamalahkan, kau layan dengan cara bernamai itu, maksud dia engkau muamalahkan sesiapa, engkau layan sesiapa yang menderhaka Allah Taala pada engkau dengan apa yang engkau taat Allah padanya. Tiada lebih baik dari itu. Maksud kita layan orang tu yang buruk dari kita, tapi kita layan dengan baik pada dia. Layan baik betul-betul Allah Taala fa'fu anhum wasfah tu, itu maksud dia. Wa bihadza yasulu lahum ta'lif wa jam'u 'alal haqqi. Yang ini akan terhasil untuk mereka kemesraan dan juga penghimpunan terhadap kebenaran. Wala'an Allah ayyadiyahum, dan moga Allah Ta'ala beri hidayah pada mereka. Walihadza qala ta'ala, kerana ini berfirman Allah Ta'ala, innallaha SWT yuhibbul muhsinin, suka buat kebaikan. Yakni bihi, dimaksudkan dengan buat kebaikan ni as-safhu amman asa ilaih, itu berdamai terhadap sesiapa yang
membuat buruk, membuat jahat kepada diri engkau. Itu maksud Allah tak suka orang buat kebaikan tu. Baik. Kemudian firman Allah lepas tu, wa minal ladzina qalu innan nasara. Di antara ada kadang orang yang berkata kami Nasrani pula. Tadi yang mengaku Yahudi lah, Israel. Tapi sebenarnya mereka semua adalah keseluruhan mereka anak-anak Yakub, yang Bani Israel. Dan cuma satu kumpulan yang berhenti daripada nak beriman kepada Isa AS. Dia kononnya kekal pada fahaman yang asal, itu Musa bawa. Tapi sebenarnya bukan. Jadi kalau ikut orang sama kumpulan cuma lepas daripada datang Isa AS dan berlaku kufuran terhadap Isa, dia dah macam off. Tapi sampai sekarang tak ada Rasul lah, tak ada Nabi. Sejak 2000 tahun mereka tak ada Nabi yang baru. Mereka bina pula dengan wali. Dan separuh orang Melayu kita sibuk minta dengan wali dan sebagainya, lupa tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dia kata wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum, daripada orang-orang yang berkata sebenarnya kami ni orang-orang Nasrani. Nasrani ini gelaran dipanggil kepada orang pengikut Isa. Akhadna mitsaqahum, kami ambil perjanjian mereka. Ai minal ladzina da'u bi anfusihim annahum nasara, dari kalangan orang-orang yang mendakwa untuk diri mereka bahawa mereka ni adalah orang Nasrani. Mutabi'una al-Masih ibn Maryam, orang yang mengikuti al-Masih ibn Maryam, Isa AS. Walaisu kadzalika, sedangkan mereka bukan macam tu pun. Mereka bukan macam tu pun, bukan apa Isa ajar dia buat. Isa yang tak ajar dia buat. Okey. Akhadna alaihim uhud. Okey. Kami ambil juga kata mereka perjanjian wal muwathiq, dan ikatan ala mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata mengikuti Rasul, ikutan kepada Rasul SAW, wa munasaratihi, dan juga ke atas membantu baginda, wa mu'azaratihi, dan juga mengukuhkan baginda, wa iktifa asari, dan juga mengikuti akan jejak-jejak baginda sallallahu alaihi wasallam. Wal iman bi kulli nabiyyin yursiluhu Allahu ila ahli al-ardi, dan serta disuruh untuk beriman dengan semua nabi yang diutuskan Allah Taala kepada penduduk bumi. Fa'alu kama fa'al yahud, dan mereka buat semacam mana Yahudi buat. Khalaful mawathiqa wa naqadul uhud, mereka canggahi akan semua ikatan dan juga mereka merungkaikan akan janji. Oleh hadza qala, ini Allah Ta'ala firmankan, fanasu hadzam mimma dzukiru bihi, dan mereka lupa satu habuan daripada apa mereka diingatkan dengannya. Fa aghraqnahum, kami jadikan kami muncul, terbitkan bainahum, di antara mereka, al-adawata wal baghdha, permusuhan dan juga kebencian satu sama lain, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Okey. Maksud dia Allah Ta'ala kata fa'aghraqnahum fa alqaina bainahum al-adawah, kami lemparkan di antara mereka permusuhan, wa tabaghud, dan juga kebencian, li ba'dihim ba'dha, untuk sebagian mereka sebagian yang lain. Wala yazalu kadzalika illa qiyamis saati, dan mereka akan berterusan sedemikian sampailah hari berlakunya kiamat. Berlakunya detik atau di hour berlaku kiamat, mereka akan berterusan sedemikian. Okey. Wa kadzalika, demikian juga tawaifun nasara ala ikhtilaf ajnasihim, demikian jugalah kumpulan-kumpulan Nasrani dengan kepelbagaian jenis-jenis mereka. La yazalu mutawaghidina muta'addin, berterusan mereka ni saling membenci dan saling bermusuhan. Yukaffiru ba'dhum ba'dha, mengkafirkan mereka sebagai yang lain. Ini macam dulu kerajaan Rom, diorang ada fahaman tersendiri, berbeza dengan Kristian di Afrika. Mereka Kristian tadi dengan keadaan yang berbeza. Dapat dinilai yang benar mana satu. Jadi macam orang-orang kerajaan Rom dulu dia Katolik kan. Orang-orang di belah selatan mereka, itu belah Afrika terutamanya, mazhab diorang ada juga, ada mazhab Koptik. Kita ada belah Rusia Ortodok. Yang baru muncul adalah Protestan paling barulah, yang menjadi asas atau tonggak kepada
kepada secularism. Secularism ada kisah dia berkait rapat dengan mazhab Protestan. Ya. Secularism Protestan dia kurang sama. Pasal ketika mana penjajah-penjajah Inggeris, Eropah tu masuk ke seluruh dunia Islam, mereka bawa ke dunia ketiga kononnya. Dia nak bawa sekali dengan agama lah. Agama dan juga logik. Okey. Ya, tapi benda tersebut bukan yang sepatutnya. Okey. Faqul firqatin tuharimul ukhra wa la tad'uha talaju ma'badaha. Jadi dikata dia mengkafirkan sebahagian lain dan melaknat sebahagian lain. Maka setiap kumpulan mengharamkan yang lain dan tak biarkan ia masuk ke tempat ibadatnya. Fal milkiyah tu tukafirul yaqubiyah. Milkiyah dia punya nama kita kena sebut itu waktu kita bincangkan surah Nisa ujung tu. Dia ada nama khas ni. Milkiyah ya. Okey. Kalau English punya nama dia Milkiyah ni ya. Kristian dia nama kumpulan ni, nama kumpulan. Dia kata ya. Banyak sangat. Okay, so jadi macam apa yang Yaqubiyah tu ada juga yang lain. Yaqubiyah mana tu lah? Saya tak ingat. So dia kumpulan apa kalau kita ingat tengok kan macam dia ada Ortodok, dia ada Protestan. Tapi macam kalau ikut pada zaman ketika di Karang Ibn Katsir kitab beliau, Protestan tak wujud lagi. Protestan berlaku ketika revolusi industri di Eropah. Martin Luther kan dia punya seorang padri dia yang asaskan benda berkenaan. Dia ada Secretarian konflik Coptic, okay? Secretarian Monastery. Dia banyak kumpulan. Sini nanti saya cek balik. Nanti saya dah jumpa dah. Tak jumpa balik tak ingat. Jadi fal Malakiyah tukafirul Yaqubiyah. Kumpulan apa mungkin Ortodok tu dia kafirkan yang Protestan ataupun Katolik kafirkan Koptik. Wa kadzalikal akharun demikian yang lain. Wa kadzalikal Nasturiyah wal Arusiyah. Semua ni kullu ta'ifatin tukafiru ukhra. Semua kumpulan ni akan mengkafirkan satu lagi. Fi hadhihi dunya wa yaumil asyhad, dan pada hari berlakunya kiamat pun macam tu juga. Sampai di kiamat mereka akan saling petinding jari satu sama lain, katakan ini kafir. Ni. Masalah diorang kalau orang kata tapi kita pun ada mazhab. Okay. Beza dia adalah diorang dalam kes konteks ni, diorang ada percanggahan besar. Itu berkenaan dengan contoh macam Isa tu Tuhan ke, anak Tuhan ke, atau Tuhan meresap dalam Isa. Adakah Isa Tuhan atau dia anak Tuhan ataupun Tuhan masuk dalam badan Isa? Tuhan masuk dalam badan Isa. Itu yang cuba kita fahamkan. Kekufuran mereka macam tu. Kita konsep dalam Islam ni macam kes macam bila kita kata orang-orang yang sembah kubur. Tu memang betul pun haram, mana ada halalnya.
Cerita kelakar macam kita tengok benda ni berlaku apa, ada apa geng-geng macam belah Mesir kan, ada apa Ali Jufri nama dia. Bila ditegur tentang masalah kubur ni, dia kata semua ijma' haram. Ijma' para ulama' perbuatan tawaf di kubur adalah haram. Tapi tak semestinya ia menjadikan rosak akidah juga. Dia kelakar dia kata haram dia kata haram. Tapi dalam masa yang sama, bila dia kata haram, walaupun dia kata haram dalam masa yang sama, mereka masih buat juga. Itu kena faham beza kita kata orang ni buat benda dia kufur, kita kafirkan dia, kita kata amalan dia kufur. Itu cara Ahli Sunnah wal Jamaah. Bezaan dengan macam Kristian tadi. Okey. Thumma qala Ibn Athar firmankan, wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun, dan pasti kan akan Allah beritakan mereka dengan apa mereka kerjakan. Ini wa hadha tahdidun wa wa'idun akid. Ini adalah ini adalah ugutan dan juga amaran yang pasti bagi lin nasara, bagi orang Nasrani, ala martakabuhu min al-kadhibi 'ala Allah wa rasulihi. Ala Allah wa rasulihi dia kata ini adalah janji yang pasti kepada amaran janji pasti, ugutan dan amaran yang pasti bagi orang Nasrani di atas apa mereka lakukan yang berupa pendustaan ke atas Allah dan juga Rasul. Wa ma nasabuhu ila Rabb, dan apa mereka nisbah kepada Rabb Azza wa Jalla wa ta'ala wa taqaddasa an qaulihim, sedangkan Allah Ta'ala maha tinggi, maha suci daripada kata-kata mereka, uluwan kabira, tinggi setinggi-tingginya. Okay? Min ja'lihim, yang berupa perbuatan menjadikan mereka lahu sahibatan wa walada, jadikan mereka jadikan untuk Allah Ta'ala ada teman, itu isteri, teman wanita dan juga anak. Ta'ala al-wahidul ahad, maha tinggi Allah Ta'ala yang satu lagi tunggal, al-fardu samad yang sendirian dan menjadi tempat pergantungan, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang dia tak beranak, tak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya yang setara satu benda pun, tak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, jadi maksudnya pada sudut itu memang kita kata itulah yang diambil ke atas mereka, dan itu yang sedang berlaku sekarang lah. Jadi berarti masalah mazhab Christianity tadi nanti kita bincang kemudian nanti saya datangkan. Baik. Dia kata apa benda janji Allah Ta'ala tu, okay? Dia kata waqad haqqaqallahu wa'adahu, dia saksikan janjinya, wa sayhaqiquhu alaihim ila yaumil qiyamah, akan sentiasa realisasikan janji dia ke atas mereka hingga sampai kiamat. Wa qawluhu sidq wa wa'dihi al-haq, serta kata-kata ni yang benar dan juga janjinya yang hak. Walidzalika tara hadhihi al-umam al-fajirata dallata, kerana itu anda dapat lihat umat yang jahat, yang sesat ni, alladzi yantasibuna ila al-masih alaihi salam, yang mereka nisbahkan diri mereka kepada al-masih alaihi salam, okey, zauran wa buhtana, dengan bohong dan juga dengan tipu. Ulaika yazumuna anna an-nasara, okey, mereka yang mendakwa mereka Nasrani, la yazal fi shiqaqin wa khilaf, sentiasa mereka dalam perpecahan dan juga percanggahan, wa adawati bainahum, dan permusuhan antara mereka, okey, wa hurubul mudammirah, dan juga perang yang menghancurkan. Kalau kita lihatkan macam macam perang dunia pertama ke perang dunia kedua, kan Kristian semua. Kristian. Hitler Kristian. Siapa kata dia Islam? Siapa kata dia ateis? Dia Kristian. Amerika Syarikat, Itali, Kristian. Perang dunia pertama dan kedua itu semua Kristian. Mana ada orang lain? Okey. Wa alwan min al-adawati, dan bermacam-macam bentuk daripada permusuhan. Faqat adawatul wuhushi al-kasirah, yang mengatasi permusuhan binatang-binatang buas yang ganas, diorang punya permusuhan lagi dahsyat. Waqad haqqat alaihimul kalimatul azab ila yaumil qiyamati insyaallah, dan telah benarlah kata mereka kalimat azab sehingga hari kiamat insyaallah. Nak keluar boleh je masuk Islam, tinggalkan agama asal mereka yang salah. Ada baru kita kata dia akan dapat daripada Allah Ta'ala akan janjinya. Baik, sambung lagi pasal ayat kali ikut pada buku kita ambil tadi Tafsir Maudhu'i itu dia sampai ayat 16. Perjanjian dengan Yahudi Nasrani sampai ayat ke-16 Baik. Dia kata
Firman Allah Ta'ala berikutnya 15-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يا أهل الكتاب هي أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا telah datang kepada kalian utusan kami itu Muhammad SAW lah yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab menjelaskan kepada kalian banyak daripada apa yang kalian dahulu sembunyikan daripada kitab. Nabi ni tahu. Wa ya'fu an katsirin dan baginda ni, Nabi ni memaafkan terhadap orang ramai. Walaupun benda tu ada tapi dia sembunyikan. Dia tak dedahkan. Dia maafkan. Penyelewengan tu berlaku tapi dia maafkan. Qad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya. Wa kitab dan kitab mubin, kitab yang nyata. Ni ada orang geng tarikat sesat, dia ambil ayat ni lah untuk dalil tentang Nabi Muhammad tu adalah Nur Muhammad. Ya. Cahaya dan juga kitab. Boleh kata hidayah dan kitab yang nyata. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah. Yang Ta'ala beri hidayah dengannya. Yang beri hidayah dengannya Allah Ta'ala. Man ittaba'a ridwanah. Siapa ikuti akan redha Allah Ta'ala. Dihidayahkan kepada subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur, dan dikeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Bi'idnihi, dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan ditunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Ibn Katsir berkata, yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, mukhbiran an nafsihil karimati, memberitahu tentang dirinya yang mulia. Annahu qad arsala rasulahu Muhammadan. Oh, dia telah utuskan utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqqi ila jami' ahli ardi, dengan petunjuk dan juga agama kebenaran kepada semua penduduk bumi. Arabihim wa ajamihim, Arab mereka dan juga ajam mereka. Ummihim wa kitabihim, yang berbangsa ummi, bahasa mutu huruf mereka, dan bahasa berkitab mereka. Wa annahu dan bahawa dia Allah Ta'ala ba'athahu bil bayyinat, diutuskan Nabi tersebut, Rasul tersebut dengan bukti-bukti. Okay, wal farqu bainal haqqi wal batil, dan Allah Ta'ala utuskan dengannya wal farqi bainal haqqi wal batil, pemisah di antara hak dan batil. Faqala, maka Allah Ta'ala firman, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian utusan kami, yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, menjelaskan kepada kalian banyak daripada apa yang kalian sembunyikan daripada kitab. Wa ya'fu an katsirin, dia maafkan bagi yang ramai. Aybayinu ma badaluhu wa harrafuhu awwaluhu. Dia jelaskan apa mereka tukar ganti, mereka selewengkan dan mereka takwilkan. Waftarau 'ala Allahi fihi, dan apa mereka ada kepembohongan ke atas Allah dalamnya. Wa yaskutu an katsirin mimma ghayyaruhu wa la fa'idata fi bayanihi. Dan dia diamkan, namun dia diamkan terhadap banyak daripada apa mereka ubahkan ia, dan tak ada faedah dalam penjelasannya. Dan jelaskan balik pun tak guna. Wa qad rawa al-Hakim an Ibn Abbas, Hakim daripada Ibn Abbas, qala, dia berkata, man kafara bil rajmi faqad kafara bil Quran min haitsu la yahtasib. Barang siapa kufur dengan rejam, dia telah kufur dengan Quran daripada keadaan dia tak sangka-sangka. Qauluhu, kata-kata beliau, firman Allah Ta'ala, ya ahli kitab, ya ahli kitab, qad ja'akum rasuluna, ini telah datang kepada kalian utusan kami, yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, menjelaskan kepada kalian banyak daripada apa yang kalian dahulu sembunyikan daripada kitab. Fakana rajmu mimma akhfahu, maka rejam termasuk apa yang mereka sembunyikan. Rejam termasuk apa mereka sembunyikan. Tapi memang dalam riwayat datang ketika datang mereka minta pengalian kepada Nabi, Nabi sebut tentang tajuk rejam, mereka pun buat hilah ketika baca kitab pada Nabi SAW dia tutup kalimah rejam. Ya. Dia kata summa qala, kemudian dia kata ini Imam Hakim berkata,
sahih isnad walam yukhrijahu. Hadis ni sanad dia sahih, namun dua Bukhari Muslim tak keluarkan dia. Thumma akhbara ta'ala an Quran al-azim, Allah tak terangkan tentang Quran azim. Allazi anzalahu ala nabiyil karim, yang akan turunkan ia ke atas nabi yang mulia. Faqala, maka dia berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, demi semua telah datang kepada kalian daripada Allah cahaya dan juga kitab yang nyata. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Beri hidayah dengannya Allah Taala siapa yang ikuti keredaannya, dia akan pandu mereka ke jalan-jalan keselamatan. Itu rukun najati wassalamati wa manahijil istiqamati, jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan keselamatan lah, dan keamanan, serta disiplin atau cara-cara untuk istiqamah, kelurusan, untuk lurus. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur, dan dia keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, biiznihi, dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dia hidayah mereka kepada jalan yang lurus. Ayunjihim minal mahaliki, dia selamatkan mereka daripada kebinasaan. Wa yuwaddihu lahum abyanal masalik, dan dia terang kepada mereka sejelas-jelas atau seterang-terang laluan. Wa yushrifu anhum al mahdhur, lalu dia alihkan daripada mereka akan perkara yang dibimbangkan. Wa yahsul lahum anjabal umur wa yuhassil lahum anjabal umur, dan dia hasilkan untuk mereka sebagus-bagus atau selelok akan perkara. Wa yanfi anhum dhalalata, dan dia bersihkan mereka kesesatan. Wa yushiluhum ila aqwamil halatin, dan dia pandu mereka kepada seluruh lurus atau sebagus-bagus keadaan. Alhamdulillah. Jadi itu keadaan yang ni. Tapi ayat tersebut ingat kalau kita dengar orang tu, dia sebenarnya pasal apa? Okey. Kalau dia kata itu Nabi Muhammad, sedekat sini dah sebut dua, cahaya dan kitab. Tapi bila kita baca sini, yang Allah Ta'ala beri hidayah dengannya sebut satu je, tak sebut kitab dan juga Nabi. Tadi sama, bila kita beriman dengan Nabi, maksud kita beriman kitab. Kita ikut kitab, kita ikut Nabi. Dia tak ada sebarang pecahan kat situ. Okay, baik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita habiskan. Nanti insya-Allah kita masuk pada potongan berikutnya. Nanti dia punya pecahan tu dalam ayat yang ke-17 sampai 19. Itu kerosakan akidah ahli kitab. Rosaknya akidah ahli kitab. Tak ada elok tak ada elok. Memang agak akidah yang rosak. Okey, baik. Okey, wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada Hamish, wallahu a'lam. Hamish ke tidak? Saya sebut itu, saya ada bincangkan waktu kita bincang bincang tentang ayat surah An-Nisa, ujung ayat surah An-Nisa tu. Dia ada bincang berkenaan kumpulan-kumpulan. Jadi kita buat research sikit. Tapi tak ingatlah pula dia punya kumpulan ni. Kan pasal dia punya nama tu Yaqubiyah lah, dia punya Malakiyah lah. Dia punya grup atau sect tu dengan nama-nama tersendiri. Sekejap. Nasoro. Gerejanya ya. Silap tak sebut gereja. Saya salah ni. Church. Melkite. Malakiyah tu Melkite. Lepas tu Yaqubiyah ya. Dia ada ni ya. Yaqubiyah. Jacobite Syrian. Jacobite. So kalau ikut tadi kan, Melkite M-I-L-K-I-T. Tadi kita tengok ni. Okay.
Dia kumpulan dia tadi saya dapat dah. Bukan nama ni, nama gereja. By dia punya apa? Dia punya gereja. Ni. Okey. So tadi apa yang dia kan Melkiah ni Melkite. Melkite. Melkite Greek Catholic Church. Lepas tu Yakobiah tu Jacobite Syrian Church. Okey. Kemudian Nestoriah sekejap. Nestoriah. Dia Nestoriah ni Nestorianism ataupun Church of the East. Kemudian Ariusiah Arianism. Ariusiah. Dia satu grup. Contohnya bukan tak ada daripada nama-nama tadi yang Arab Amish. Tak ada nama Amish Yang ada tadi nama dia adalah tadi. Okey baik. Ya betul. Melkite Jacobite Nestorian. Okey baik. Yang last sekali tadi apa benda tah? Arianism. Baik. Soalan lain? Soalan? Okey tak ada. Alhamdulillah kita berhenti sini. InsyaAllah kesambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.